Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, yang diraikan ahli panel kita pada malam ini ataupun pada hari ini untuk bersama-sama kita memeriahkan perbincangan forum kita, ya, perbincangan forum berkenaan dengan sesuatu yang agak menarik. Sebelum kita memulakan perbincangan, sukanya saya untuk memperkenalkan panel kita yang pertama, iaitu saudara Muhammad Zuhaili bin Ramli. Ya, selamat datang Ustaz Zuhaili, selamat datang. Ya, Malaysia. Dan panel kita yang kedua adalah saudara Tuan Haikal Hadi bin Mahdi, ya, daripada SK Terisu, ya Ustaz, ya? Betul Tuan Moderator, terima kasih. Ya, sama-sama. Dan panel yang pertama tadi, lupa untuk saya memperkenalkan beliau daripada SK Tanah Rata. Ya, Ustaz. Oh, baik. Daripada SK Tanah Rata. Jauh kita menjemput untuk bersama-sama kita ke udara pada kali ini di dalam forum ini. Dan saya sebagai moderator diberi nama Muhammad Hasbi Syamsuddin daripada SK Pos Sungai Pelantur. Baik. Apa yang menariknya berkenaan dengan forum kita pada malam ini adalah, ya, ini adalah forum kita, santai tapi sampai. Semoga dengan perbincangan yang agak santai, dapat sama-sama kita mengambil sedikit sebanyak maklumat ataupun info ataupun input berkenaan dengan perbincangan kita pada kali ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang sama-sama menyaksikan forum ini, yang mana tajuk forum kali ini adalah pengajaran makro di dalam bilik darjah. Baik. Tanpa kita melengahkan masa, ada baiknya untuk kita sama-sama, orang kata, mengetahui ataupun mendapatkan sedikit maklumat yang mungkin ringkas yang boleh kita ketahui berkenaan dengan apakah itu pengajaran makro. Pengajaran makro ni macam mana sebenarnya, ya. Jadi tanpa melengahkan masa, saya sebagai selaku juru acara menjemput dan mempersilakan saudara Tuan Haikal Hadi, ataupun lebih mesra dengan panggilan Ustaz Haikal, untuk menjelaskan berkenaan dengan konsep dan juga prinsip pengajaran makro dengan
Kalau hormat dipersilakan Ustaz. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pertama sekali terima kasihlah kepada Tuan Moderator kita Ustaz Muhammad Asbi bin Samsudin daripada SK Pos Pelantuk Ustaz? Ya, SK Pos Sungai Pelantuk. Oh, jauh tu. Ya, Okay. Tuan. Okay, berkenaan dengan tajuk forum kita pada malam ni, pengajaran makro di dalam bilik darjah melalui forum yang bertemakan santai tapi sampai, insya-Allah. Pada giliran saya akan kupaskan berkenaan konsep dan juga prinsip pengajaran makro. Sebab sebenarnya bila kita sebut pengajaran makro, perkara itu luas. Jadi saya kecilkan kepada konsep dan juga prinsip pengajaran makro. Okey, tanpa buang masa saya teruskan. Kita lihat definisi makro. Kalau secara definisinya, makro ni bermaksud awalan yang banyak. Pengajaran makro merangkumi segala proses pengajaran. Sekurang-kurangnya dia ada satu unit kemahiran dalam sesuatu waktu pelajaran. Dan seperti yang kita maklum, ketika proses pengajaran makro itu, dia meliputi 3 peringkat. Yang mana permulaan pengajaran, perkembangan pengajaran dan juga penutup pengajaran. Ia merupakan simulasi satu pengajaran yang lengkap kepada satu kelas biasa. Dan apabila disebut konsep pengajaran makro ni, dia boleh dilakukan di dalam bilik darjah, di dalam makmal ataupun bilik tayangan. Maksudnya konsep pengajaran makro ni bukan dalam bilik darjah saja. Di makmal boleh, di bilik tayangan pun boleh dilakukan pengajaran makro. Seterusnya, pengajaran makro merupakan kesepaduan teknik-teknik pengajaran mikro yang disokong oleh perancangan pengajaran pembelajaran yang sekian lama dipelajari. Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan konsep pengajaran makro. Seterusnya kita lihat kepada prinsip pengajaran makro. Dalam prinsip pengajaran makro ada beberapa prinsip. Boleh katakan banyak juga prinsipnya. Yang pertama sekali adalah prinsip pertama pengajaran makro ialah objektif pengajaran dan pembelajaran. Itu adalah prinsip yang pertamalah. Dalam pengajaran makro, seorang guru mesti mempunyai objektif yang besar dan luas merangkumi aras pengetahuan pelajar. Yang kedua prinsip pengajaran makro adalah jumlah pelajar. Jumlah pelajar yang terlibat jauh lebih ramai bergantung kepada bilangan pelajar dalam kelas sebenar. Pelajar yang terlibat adalah pelajar yang sebenar, bukan dari lakonan rakan-rakan. Justru pengajaran guru adalah mencabar kerana kita menghadapi pelbagai karenah para pelajar. Prinsip yang ketiga adalah strategi pengajaran. Dalam pengajaran makro, guru perlu mempelbagaikan teknik dan strategi pengajaran supaya sesi pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan dan menarik. Seterusnya, prinsip yang keempat dalam pengajaran makro, jangka masa pengajaran. Jangka masa yang ditentukan dalam pengajaran makro adalah berdasarkan kepada jadual waktu kelas yang memakan masa selama 30 hingga 40 minit dalam satu masa. Yang boleh saya katakanlah, kalau ikut sekolah rendah mungkin 30 minit. Kalau sekolah menengah mungkin 40 minit dalam satu masa. Jadi guru perlu bijak merancang pengajaran dan pembelajaran dengan peruntukan masa yang ditetapkan selama 30 minit ataupun 40 minit itu. Seterusnya, antara prinsip pengajaran makro adalah bahan pelajaran. Dalam pengajaran makro, guru perlu menyampaikan keseluruhan isi pengajaran yang telah dirancang dalam rancangan pengajaran harian RPH yang biasa kita sebut itu. Oleh itu, guru perlu menguasai sepenuhnya bahan yang hendak disampaikan
dan tumpuan guru ketika menyampaikan adalah menyeluruh di dalam kelas itulah. Seterusnya yang terakhir adalah perbincangan dan refleksi. Dalam pengajaran, dalam prinsip pengajaran makro juga terdapat penilaian kendiri. Maksudnya selepas melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, guru perlu ada lakukan satu perbincangan dan refleksi lah untuk melihat keberkesanan bagi pengajaran guru tersebut. Jadi saya rasa setakat itu sajalah berkenaan dengan konsep dan juga prinsip pengajaran makro. Okey, terima kasih. Mike, moderator. Okey, baik. Saya mohon maaf. Biasalah ya, kita sekali-sekala bersiar online ni ya, kadang-kadang semua benda nak kena buat sendiri kan. Okey, baik. Satu lagi saya minta maaf lah, tadi ada sedikit gangguan yang tak dapat Ya, biasa. elakkan. Ya, biasa. Itu ada perkara biasa untuk sesi forum online di saat pandemik sekarang ni. Okey, baik. Majlis ataupun saya mengucapkan, saya selaku juruacara mengucapkan terima kasih kepada panel kita yang pertama, iaitu saudara Tuan Haikal, yang mana beliau telah secara ringkas dan juga sedikit penerangan berkenaan dengan konsep dan juga prinsip pengajaran makro tadi. Baik, di sini saya ingin ulangi ataupun ada beberapa perkara yang perlu kita highlightkan berkenaan dengan pengajaran makro, ya, yang mana pengajaran makro ini sebagaimana saudara Haikal tadi jelaskan bahawa sekurang-kurangnya pengajaran makro ni perlu melibatkan satu kemahiran, ya, perlu melibatkan satu kemahiran, dan konsepnya adalah bila kita menyebut makro, ia adalah lebih besar daripada mikro, ya. Mikro campur dengan mikro, campur dengan mikro, dan akhirnya menjadikan ia sebagai makro. Bukan begitu ke saudara? Terbaik sekali jawapan moderator kita. Yeah. Tak perlu diulas panjang. Okey, baik. Apabila satu konsep pengajaran mikro dicantum dan digabung jalinkan, maka terbitlah satu yang disebut sebagai pengajaran makro tadi. Okey, baik. Seterusnya adalah berkenaan dengan prinsip. Untuk saya highlightkan kembali di sini adalah antaranya adalah berkenaan dengan jumlah pelajar itu. Jika mikro, muridnya mungkin 5 ataupun 10, itu adalah mikro. Dan mikro ni ia lebih kepada simulasi sebenarnya. Mikro adalah lebih kepada simulasi, manakala makro adalah lebih kepada praktikal di dalam kelas. Dan audiensnya adalah berbeza, ya, sebagaimana yang disebut oleh saudara kita tadi. Dan ia juga berkenaan dengan teknik dan jangka masanya yang tidak sama berbanding pengajaran mikro. Ya, itu sekadar orang kata penambahan daripada saya berkenaan dengan makro. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada poin yang kedua, yang mana berkenaan dengan rancangan pengajaran makro. Baik, untuk rancangan pengajaran makro ini, saya rasa ada baiknya untuk saya yang menjelaskan, kerana dari tadi lagi nampak macam bersemangat. Orang lain bercakap, saya yang
yang tolong syarah je sebenarnya. Kan? Baik, untuk kesinambungan forum kita berkenaan dengan rancangan pengajaran makro, apa yang boleh kita gambarkan berkenaan dengan pengajaran makro ini adalah berkenaan dengan perancangan sebelum melaksanakan pengajaran tersebut. Jadi perancangan ini bolehlah kita bahagikan kepada 3 sebenarnya perancangan yang utama, iaitu perancangan pada bahagian ataupun pada skop persediaan sebelum kita memulakan pengajaran. Dan yang kedua adalah perancangan dan juga perancangan pada bahagian penutup pengajaran tersebut. Dan objektif pengajaran merupakan elemen yang paling penting. Makna kata di sini perancangan terhadap objektif pengajaran itu adalah perkara asasnya ataupun core daripada apa yang kita sebut pengajaran makro tadi. Baik, seterusnya adalah berkenaan dengan pendekatan tadi. Pengajaran dan pembelajaran makro yang dibawa oleh guru hendaklah menggunakan pendekatan yang lebih kreatif untuk menarik minat murid melalui proses kefahaman, kreativiti dan inovasi. Benda ini perlulah sebenarnya dirancang terlebih dahulu bagi memudahkan kita mengaplikasikan pendekatan dan segala kemahiran yang akan kita pilih dan sebagainya. Manakala pemilihan pendekatan yang sesuai akan dapat mewujudkan satu orang kata sebagai suasana pembelajaran yang selesa, yang kondusif dalam mencungkil keupayaan murid untuk membuat untuk mereka menyertai sesi pembelajaran tersebut, dan juga guru perlulah membuat pendekatan dalam pemilihan, menyusun, atur dan menyenarai topik yang dipelajari. Dan pendekatan yang sesuai juga akan dapat mengembangkan lagi pengetahuan sedia ada murid tersebut. Okey, baik. Seterusnya ada baiknya untuk kita membincangkan berkenaan dengan pelaksanaan pengajaran makro. Sebentar tadi saya telah menjelaskan berkenaan sedikit sebanyak berkenaan dengan perancangan. Jadi perancangan ini adalah sesuatu yang kita tak berapa nak nampak lagi, sekadar orang kata preface saja. Jadi untuk lebih kita mengetahui ataupun untuk kita lebih jelas berkenaan dengan pengajaran makro, forum kita pada kali ini menjemput saudara Zuhairi untuk menjelaskan berkenaan dengan pelaksanaan pengajaran makro di dalam bidik darjah. Baik, dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi terima kasih wabarakatuh kepada Tuan Moderator serta sahabat saya Ustaz Haikal daripada SK Trisu kerana terlibat untuk membincangkan ataupun membentangkan tentang pengajaran makro. Okey. Jadi sebagaimana yang telah dikupas oleh dua sahabat saya iaitu Ustaz Haikal dan Ustaz Asbi, iaitu tentang pengajaran makro. Apa itu pengajaran makro? Jadi
Kita dah tahu apa itu pengajaran makro. Pengajaran yang secara real. Secara real berhadapan dengan murid. Dan dia meliputi satu proses pembelajaran, pengajaran dan pelajaran, PNP. Jadi merangkumi semua aspek bermula daripada pembukaan, kemudian langkah-langkah ataupun perkembangan pembelajaran, kemudian penutup. Okay, untuk pelaksanaannya ialah untuk pelaksanaan pengajaran makro ni. Jadi proses pengajaran makro, sebelum kita nak buat tu kita kena kenal pasti apa bidang, jenis dan kandungan yang kita nak ajar. Tak boleh kita pakai main sembrono sahaja. Jadi kena rancang sebagaimana yang setelah disebut, yang dikupas, kita boleh sebut oleh Tuan Moderator tadi. Jadi kena merancang dulu. Jadi kena pasti bidang kita nak ajar apa, jenis bidang apa dan kandungan tajuk apa kita nak ajar. Sebab dalam RPT tu, rancangan pengajaran tahunan tu, ada banyak tajuk kan. Pilih tajuk mana untuk kita buat satu dalam satu masa lah, ataupun satu sesi pengajaran. Dalam 30 minit ataupun 40 minit. Merangkumi semua. Jadi kemudian kena menulis. Menulis hasil pembelajaran mengikut aras, tahap dan latar belakang murid. Kemudian kita kena rancang alat dan bahan untuk penghasilan, bentuk pengajaran, kemudian strategi, kaedah tu semua kita kena buat dalam satu RPS. Kena buat satu RPS dulu sebelum kita melaksanakan satu proses pengajaran makro. Okey. Kemudian selepas RPS tu dia ada satu lagi kat bawah. Bawah daripada RPS tu kena ada langkah-langkah yang perlu kita buat. Kena buat sebelum bermulanya pelaksanaan tu untuk sebagai sebagai tunjuk cara kita sebagai untuk kita melaksanakan proses pengajaran tersebut. Jadi bermula biasanya orang buat untuk pembukaan dalam 5 minit menggunakan orang panggil atau nama yang glamour dia set induksi. Tak kira lah, yang tu kita kena guna pelbagai ABM, BBM untuk meriahkan lagi ataupun menghidupkan lagi suasana kelas. Sebab pelajar ni dia memerlukan tarikan dahulu sebelum kita mengajar satu subjek. Satu subjek kita memerlukan untuk kita tarik perhatian dulu daripada murid-murid. Okey, kemudian lepas set induksi biasanya 5 minit macam itulah. Biasanya orang buat 5 minit. Kemudian langkah pertama macam mana penerangan kita tentang tajuk yang kita nak ajar hari itu selama 10 minit. Kemudian biasanya orang buat dalam 15 minit. Kemudian untuk projek ke, lepas tu kita nak buat dalam 15 minit, kita buat projek ataupun kita nak bagi tugasan kepada murid. Kemudian lepas tu barulah penutup. Tu secara ringkas. Okey. Jadi setiap kaedah yang dipilih hendaklah dipastikan. Kaedah induksi macam mana. Kita kena pilih. Mestilah hendaklah dipastikan keberkesanannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi, antara faktor-faktor yang menunjukkan kepada keberkesanan tersebut adalah seperti menarik perhatian murid. Yang ni yang paling penting. Kita kena tarik perhatian murid dulu. Tambah-tambah kalau kita mengajar sekolah rendah. Sekolah rendah kita fahamlah budak ni nak main je kerja dia. Jadi kita kena tarik perhatian untuk dia, bagi perhatian kepada apa yang kita nak sampaikan dahulu. Kemudian kena dalam satu proses pengajaran ni mesti ada motivasi. Kita kena mewujudkan kaedah motivasi.
Kemudian adanya perkembangan ilmu di dalam pengetahuan sedia ada murid. Kita kena tahu di kalangan murid kita, contoh 20 orang ataupun 30 orang, kita mesti tahu macam mana latar belakang murid. Kemudian kita kena tahu berdasarkan tajuk yang kita ajar, apa yang dia tahu sebelum tu. Apa yang dia dah tahu tentang tajuk yang kita akan ajar. Kemudian kita menyenaraikan sumbasaran, membanding beza dan berlakunya perubahan tingkah laku murid. Yang tu selepas pembelajaran lah. Okey. Jadi dalam satu-satu kaedah, contoh langkah seindaksi. Jadi ini kemahiran ini ada kaitan dengan cara guru memperkenal atau memulakan sesuatu pelajaran atau satu unit tertentu sesuatu pelajaran pada setiap episod pengajaran. Jadi tujuan kita buat seindaksi itu, yang pertama ialah menarik perhatian. Guru boleh menggunakan suara, gerak-geri dan pandangan mata untuk menarik perhatian murid ke arah pelajaran yang akan diajar. Ia juga boleh menggunakan bahan bantu mengajar atau alat bantu mengajar dan pelbagai interaksi yang lain. Kemudian kita boleh buat menimbulkan pergerakan, menggerakkan murid. Contoh, kalau murid mengantuk, kita buat pasang muzik, kita buat aktiviti untuk menaikkan semangat, untuk meraih perhatian daripada murid. Okey, dalam seindaksi juga dia ada kemahiran variasi rangsangan. Kemahiran ini meliputi aktiviti yang boleh digunakan oleh pelajar untuk mempelbagaikan kaedah dan teknik penyampaian. Latihan dalam kemahiran ini dapat menolong pelajar mengajar dengan berkesan dan menarik minat murid kepada pelajaran yang diajarnya. Okey. Jadi untuk langkah yang kedua selepas induksi dari segi perkembangan pembelajaran lah. Ni banyak kaedah boleh guna. Banyak kaedah. Menggunakan gerakan badan seperti semasa kita menyampaikan, menerangkan kepada murid tentang tajuk yang kita ajar pada hari tersebut. Kemudian kita melibatkan perlibatan murid secara lisan. Dari segi soalan, perbincangan murid dan peluang diberi kepada murid untuk melahirkan pendapat, menggalakkan murid melibatkan diri secara lisan dalam pelajaran. Ini akan memberikan rasa seronok kepada murid. Boleh juga menggunakan panca indera, aktiviti fizikal, bagikan kumpulan buat aktiviti yang pelbagai yang akan menyeronokkan murid semasa mereka belajar. Kemudian kemahiran peneguhan. Melibatkan satu teknik pengajaran yang boleh mengubah perlakuan murid dalam beberapa cara yang positif, seperti guru memberi peneguhan dengan senyuman, angguk kepala, puji murid, peneguhan lisan. Ada peneguhan lisan secara kita memuji murid. Jadi last sekali ialah penutup. Untuk penutup ni lah, sebelum penutup kita bagi motivasi kepada murid. Sampaikan kepada murid. Naikkan semangat belajar untuk mereka. Kemudian apabila dah sampai kepada akhir pembelajaran, inilah dipanggil kita menggunakan kemahiran peneguhan positif. Jadi kajian telah menunjukkan bahawa peneguhan positif seperti pujian untuk jawapan yang belum selesai adalah lebih berkesan daripada peneguhan negatif seperti itu. Itu salah atau jawapan kamu tidak tepat. Kemudian kefahaman murid tentang peneguhan. Peneguhan yang berkesan, murid hendaklah mengetahui perkaitan antara peneguhan dengan perlakuan dan pencapaian mereka. Guru hendaklah memikirkan faktor umur jantina dan kumpulan sosial murid. Kemudian last sekali dia ada soal jawab apa semualah.
Jadi saya rasa dah panjang lebar saya terangkan tentang pelaksanaan proses pengajaran makro ni. Setakat itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Zuhaili bin Ramli berkenaan dengan pelaksanaan pengajaran makro. Begitu panjang lebar sebenarnya apabila kita menerangkan berkenaan dengan pelaksanaan pengajaran tersebut. Walaupun dari segi bila kita tengok seolahnya macam kecil sahaja, daripada mikro ke makro, tapi sebenarnya dia mempunyai satu jurang yang agak jauh apabila kita membuat perbandingan di antara mikro dan makro. Mana kata di sini makro tadi melibatkan daripada awal pelaksanaannya sehinggalah kepada penghujung pelaksanaan pengajaran makro tadi, terdapat banyak elemen, aspek yang diambil kira dan juga dimasukkan untuk pelaksanaan pengajaran tersebut. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada poin yang terakhir untuk forum pada kali ini berkenaan dengan penilaian pengajaran makro. Bagaimana sebenarnya penilaian pengajaran makro ini? Saya rasa tanpa membuang masa, tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada saudara Tuan Haikal untuk menjelaskan berkenaan dengan penilaian pengajaran makro. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, terima kasih sekali lagi kepada sahabat saya, Tuan Moderator Ustaz Muhammad Aspi bin Syamsuddin, kerana memberikan peluang kepada saya untuk mengupas berkenaan dengan penilaian pengajaran makro. Kalau kita lihatlah daripada awal forum kita, yang mana saya sendiri membincangkan berkenaan dengan konsep dan prinsip pengajaran makro. Kemudian kita lihat Tuan Moderator kita mengupas skop berkenaan dengan perancangan pengajaran makro. Kemudian sahabat saya di SK Tanah Rata, Ustaz Zuhaili telah bercakap berkenaan dengan pelaksanaan pengajaran makro. Jadi perkara yang boleh saya sebut, perancangan itu adalah sebelum PNP, sebelum pengajaran dan pembelajaran. Pelaksanaan adalah semasa pengajaran dan pembelajaran. Manakala skop yang saya ingin kupaskan sekarang adalah berkenaan dengan penilaian pengajaran makro, yang mana adalah selepas pengajaran makro, selepas pengajaran dan pembelajaran. Secara ringkasnya, penilaian ni kita boleh sebut sebagai refleksi lah. Dan saya boleh simpulkan penilaian ni ada dua. Yang pertama sekali adalah penilaian kendiri. Maksudnya penilaian kendiri ni kita boleh lihat sendiri. Selepas sahaja tamat sesi proses pengajaran dan pembelajaran, kita boleh lihat perubahan yang ada pada murid. Contoh, kita tanya soalan, kalau murid tu boleh menjawab soalan, maksudnya proses pengajaran dan pembelajaran kita itu berjaya dan berkesan. Sekiranya murid selepas daripada proses pengajaran dan pembelajaran, bila tanya soalan dia tak tahu, bila tanya definisi pun dia tak tahu, bila tanya apa belajar ini pun tak tahu, maksudnya di situ ada kekurangan lah dari segi teknik dan juga kaedah pengajaran dan pembelajaran oleh guru tersebut. Jadi maksudnya melalui refleksi penilaian kendiri ini, dia perlu mengubah teknik ataupun kaedah PDP guru tersebut supaya
tidak berlaku lagi lah perkara yang macam tu. Penilaian yang kedua dapat saya sebutkan adalah, kalau kita biasa di sekolah, kita ada pencerapan daripada guru besar ataupun daripada PK1, PK-HEM ataupun PK-KO. Ataupun kalau guru pelatih dia dicerap oleh pensyarah IPG. Itu adalah penilaian selepas pengajaran makro. Apa tujuan penilaian? Jadi antara tujuan dia adalah untuk, yang pertama sekali apabila dicerap ni adalah untuk mengenal pasti kelemahan dan juga kekuatan guru tersebut dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang keduanya adalah untuk memperbaiki kelemahan pengajaran dan pembelajaran guru tersebut. Yang ketiganya adalah untuk kembangkan lagi potensi dan juga kemahiran yang ada pada guru tersebut. Maksudnya apabila ada orang lain yang melihat kita mengajar, jadi dia akan nampaklah kekuatan ataupun kelemahan guru itu, dan juga untuk ditambah baik pada sesi PDP yang akan datang. Dia lebih memberikan kepada perkara yang positif lah kepada guru tersebut. Saya rasa berkenaan dengan penilaian setakat itu sajalah. Saya harap semua jelas ya berkenaan dengan penilaian pengajaran makro. Okey Tuan Moderator, setakat itu saja. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada saudara Tuan Haikal ataupun Ustaz Haikal berkenaan dengan penilaian pengajaran makro tadi. Baik, secara ringkasnya apa yang disebut oleh Ustaz Haikal tadi adalah rancangan pengajaran makro merupakan sebelum pengajaran tersebut dimulakan. Manakala pelaksanaannya adalah semasa pengajaran tersebut dilaksanakan, dan manakala penilaian pengajaran makro pula adalah refleksi selepas pengajaran dan pembelajaran tersebut dilaksanakan. Baik, maka apabila kita menelusuri ataupun membuat satu gambaran, memerhatikan pengajaran makro tadi, suatu gambaran yang kita dapat lihat adalah pengajaran makro melibatkan satu PNP ataupun pengajaran dan pembelajaran yang sempurna, yang mana ada permulaannya, ada pelaksanaan dia, dan juga ada penilaian ataupun refleksi terhadap pembelajaran tersebut. Baik, jadi saya rasa sekadar itu sahaja forum kita pada malam ini. Mungkin siapa sangka pada satu masa nanti kita bakal berjumpa lagi untuk bergandingan di dalam forum yang seumpama ini untuk membincangkan beberapa topik berkenaan dengan pengajaran dan pembelajaran di sekolah, ataupun mungkin berkenaan dengan pembelajaran saat pandemik sekarang ini kan. Dan saya rasa sekadar itu sahaja. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang itu, yang tidak baik itu datangnya daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri sebagai juruacara forum kita pada malam ini. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator dan juga penganjur.